selamat pagi kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Apa khabar semua? Terima kasih kerana memilih kami sebagai anda punya, kata orang tu, peneman lah di pagi hari. Dan juga kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Pastinya untuk mulakan pagi ini, untuk mulakan hari yang pertama dalam minggu ini, 16 Mac hari ini, 16 Mac 2021, pelbagai yang direncanakan, pelbagai perancangan yang ingin dilaksanakan. Kita harapkan yang terbaik. Yang paling penting sekali kita sama-sama ingatkan antara satu sama lain supaya cepat-cepat daftar kalau belum daftar aplikasi MySejahtera. Betul. Untuk pendaftaran vaksin, yang mana kita tahu sekarang ini sedang berjalannya fasa untuk mengikut fasa yang tertentu. Suntikan vaksin telah pun dilaksanakan untuk dos yang pertama. Jadi kita harapkan agar kita sama-sama menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Kini juga dikabarkan lebih kurang 5 juta lah lebih 5 juta yang telah pun berdaftar, dan statistik harian yang telah pun disuntik dikatakan lebih daripada 300,000. Jadi kita harapkan ini sebagai satu peluang yang cerah, pastinya solusi untuk yang selama ini kita mengharapkan untuk menang dalam peperangan COVID-19 ini, insya-Allah. Dan bercakap mengenai aplikasi MySejahtera ni kan, kita sebagai anak-anak ni Anim, sebenarnya kita juga perlu memainkan peranan. Misalnya ada ibu bapa yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera, ada ibu bapa yang tidak mempunyai telefon pintar, dan inilah masanya bagaimana untuk kita mengajar ibu bapa kita, membimbing mereka bagaimana caranya untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19, kerana ini penting kan. Kita pun dah boleh daftarkan sebenarnya kita dah boleh untuk daftar. ibu-ibu, untuk warga emas kan. Anda sebagai anak pun dah boleh laksanakan tanggungjawab. Okey, itu berkaitan dengan apa yang kita boleh lakukan sebagai salah satu tanggungjawab yang sama-sama kita boleh laksanakan. Hari ini, topik di Malaysia hari ini kita ingin menyentuh tentang keganasan terhadap wanita. Betul. Kalau sebelum ini mungkin bila kita dengarkan tentang topik ini, kita menganggap bahawa hanyalah pukul, dera dan sebagainya. Bukanlah hanyalah, tetapi situasinya begitu. Tetapi sekarang ini apa yang berlaku di Malaysia lebih membimbangkan apabila merangkut nyawa itu ibarat tidak ada apa-apa. Maknanya status dan sebagainya dianggap, dan ianya berlaku dalam rumah. Betul. Kan? Bagaimana dan baru-baru ini kan dikabarkan bahawa seorang suami sanggup menembak isterinya dalam jarak yang dekat. Kalau kita fikirkan logik akal kita, kewarasan akal kita, bagaimana seorang suami yang berkongsi hidup bersama kita, yang kita kenal bersama mereka, makan bersama setiap hari, tidur bersama, bagaimana seseorang individu itu yang disayangi sanggup membunuh isterinya sendiri. Dan bukan sahaja Anim, sebenarnya kalau kita lihat kan, pembunuhan ataupun keganasan ini berlaku bukan sahaja terhadap isteri, malahan juga dilakukan terhadap ibu, adik-beradik dan juga anak. Walaupun kita katakan penderaan ataupun keganasan ini berlaku dalam kalangan kita lah, rumah tangga dan sebagainya, ini di musim PKP kan, kita tahu masa lebih banyak dihabiskan di rumah. Itu juga merupakan salah satu punca. Kita tahu sebelum ini dah dikongsikan statistik tentang talian kasih meningkat, panggilan tentang penderaan dan juga rumah tangga ni semua meningkat disebabkan masa yang sepatutnya kita anggap inilah masa yang diluangkan bersama dengan keluarga kan. Sebab banyak masa yang dihabiskan musim PKP ni, tetapi sebaliknya pula berlaku. Lebih banyak masa yang dihabiskan macam-macam benda yang dilihat sebagai satu kesalahan. Betul. Macam-macam benda yang boleh trigger ataupun menyiapkan atau menyediakan satu ruang berlakunya keganasan dalam rumah tangga. Dan mungkin kalau kes-kes ini tidak dikawal di peringkat awal, ini yang menjadikan sehingga bunuh, ragut nyawa dan sebagainya itu boleh berlaku. Betul. So, sepatutnya waktu ketika PKP itu digunakan untuk masing-masing mengenali lebih dekat lagi diri masing-masing. Tetapi alasan yang sering kali digunakan ketika musim PKP ini adalah stres, kekurangan masalah kewangan dan sebagainya, menjadi antara orang kata itu punca mengapa mereka tergamak melakukan keganasan dalam rumah tangga itu semua. Dan sebenarnya bukan saja kita katakan keganasan terhadap rumah tangga ini bukan saja dari segi fizikal semata-mata, tetapi penderaan emosi itu juga memainkan peranan yang sangat penting. Betul. Dihina, dimaki, dicaci, itu antara menjadi, kata orang tu, punca stres kepada pasangan masing-masing lah. Apa perasaan apabila kita setiap hari menyediakan juara dan sebagainya, tetapi ada sahaja yang tidak puas hati dan ada sahaja kata-kata cercaan yang dilemparkan, dan itu menyebabkan tekanan yang mendalam kepada pasangan masing-masing lah. Sebab kalau kita melihat penderaan secara fizikal, kita nampak secara jelasnya badan lebam dan sebagainya, tetapi dari segi emosi itu pula bagaimana? Itu akan kita bincangkan pada hari ini, topik keganasan terhadap wanita. Cuma sisi yang berbeza kerana kita nak mengambil tahu apakah sebenarnya yang difikirkan oleh si pelaku. Sebelum ini kita dapat menemu bual ataupun mendapatkan
menceritakan apa yang dialami oleh mangsa. Tapi kali ini kita nak mengetahui apakah dari sudut psikologinya yang dialami oleh si pelaku. Ada juga artikel yang mengatakan mereka ini sebenarnya adalah mangsa dera. Sebelum ini, itu yang menyebabkan triggernya bagaimana dia boleh membalas dendam lah, ataupun kita katakan dilakukan terhadap orang lain. Okey, kita akan menghuraikan segala persoalan dan juga penjelasan bersama dengan pakar psikologi nanti. Kita nak kongsikan terlebih dahulu apakah perkembangan terkini COVID-19. Kita kongsikan statistik untuk kes baharu mencatatkan 1,208 kes. Yang mana anda dapat saksikan ini berlaku penurunan sedikit melandai. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat dengan keadaan ini. Kita harapkan ini juga menjadi salah satu semangat untuk kita teruskan kawalan kendiri, SOP jaga. Okey, kita tengok jumlah kes aktif dan juga jumlah kes disahkan positif secara keseluruhannya 324,971 kes. Betul, dan jumlah kematian semalam yang direkodkan adalah sebanyak 3 kematian. Ini menjadikan secara keseluruhannya jumlah kematian adalah sebanyak 1,213 kematian direkodkan. Dan kalau kita lihatkan semalam Anim kan, negeri Selangor masih lagi antara negeri yang tertinggilah mencatatkan kes positif COVID-19, sebanyak 379 kes positif dicatatkan. Dan apa yang kita lihatkan dari sisi positifnya, kebanyakan semualah negeri-negeri di Malaysia tiada lagi yang orang kata tu berwarna merah pada tahap merah lah. Zon merah. Yes, zon merah. Dan sekarang ni cuma tinggal zon kuning dan juga hijau, dan banyak juga negeri-negeri yang sudah bertukar kepada zon hijau, dan kita harapkan tak sabarlah agaknya kan kita nak melihat supaya semua peta-peta ini menjadi zon hijau. Sama-sama kita terus menjaga kawalan Kediri. InsyaAllah. Ada 815 kluster yang telah pun diisytiharkan sebagai kluster tamat. Tidak ada lagi kes aktif yang berlaku selepas pemeriksaan saringan swab test COVID-19 dijalankan. Kita harapkan agar ini menjadi pembakar semangat kita untuk sama-sama lebih semangat menjaga kawalan kendiri dan juga SOP. Sama-sama kita jaga kita. Bukan kata melihat kepada kes dah kurang, okey, kita dah boleh keluar, kita dah boleh lupakan, lebih alpa, lebih selesa dengan keadaannya. Sebab kita tahu ini fasa pemulihan yang terlalu awal untuk kita, sangat confident dengan keadaan ini. Tapi apapun kita doakan yang terbaik. InsyaAllah kita sama-sama harapkan agar kita menang dalam peperangan COVID-19 ni, insyaAllah. Baik, antara perkongsian yang menarik juga pada hari ini, kita akan sama-sama inginkan pendapat anda. Kalau anda mungkin ada pengalaman ataupun sebarang, yalah, kita sebagai masyarakat kadang-kadang mungkin kita yang mendengar ada selalu bunyi bising dan kecoh, kan kita sendiri dapat merasai ada berlakunya keganasan rumah tangga dan sebagainya. Kalau anda mungkin ada pengalaman, kongsikan bersama dengan kami di FB Live MHI TV3 yang sedang anda saksikan, penonton maya kita ni. Anda boleh titipkan sahaja komen, insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan raikan di siaran bersama dengan pakar psikologi kita nanti. Betul. Dan seterusnya kita nak melihat perkembangan menarik di akhbar utama kita hari ini. Mungkin sudah bersedia ke? Okey, kita mulakan dengan berita harian dulu. Okey, berita harian terlebih dahulu. Ini rentetan daripada tadi kita kongsikan nombor kes positif lebih melandai dan sebagainya. Kes COVID-19 bawah 500 menjelang Mei. Itu apa yang dikabarkan di sini. Kementerian Kesihatan menjangkakan kes positif COVID-19 turun kepada 500 sehari menjelang awal Mei ini, bergantung kepada tahap pematuhan rakyat terhadap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan kita bercakap tentang trend penurunan nilai kebolehjangkitan iaitu RT ataupun R0, RO, iaitu 0.87 kemarin berbanding dengan Februari lalu 0.9. Jadi kita melihat kepada ada penurunan di situ. Kebanyakan negeri yang mencatatkan RT kurang dari 1 ya. Contohnya seperti Terengganu dan juga Pulau Pinang. Itu yang boleh dijadikan contoh untuk kita semua. Jangkitan dijangka bawah 500 sehari, sasaran bergantung kepada pematuhan SOP. Halaman 2 bercerita lebih lanjut lagi. Pastinya ini adalah satu yang begitu, orang kata penanda aras kan, bagaimana kita melihat kepada perkara ini dan pelaksanaan PKP 2.0 tempoh hari, sambung kepada PKP, sambung kepada PKPB, bagaimana pelaksanaan ataupun ketentuan yang diletakkan oleh kerajaan itu sebenarnya inilah hasilnya kan. Betul. Dan inilah yang memberi orang kata sedikit sebanyak sumbangan
perkembangan daripada pelaksanaan PKP tersebut. Dan kita pastikan kalau kita menjangkakan bahawa jangkitan di bawah 500 hari, apa yang penting sebenarnya bergantung pada tahap pematuhan kita kepada SOP. Seperti yang Anin katakan tadi kan, janganlah kita melihat bila angka kes positif COVID-19 ni semakin menurun, kita dah rasa wah kita dah selamat, kita boleh ke sana, kita boleh pergi keluar dan sebagainya, tanpa kita betul-betul mempraktikkan kawalan kediri itu, mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Kerana kemarin juga dilaporkan bahawa ada yang telah di-compound kerana meletakkan pelitup muka di bawah dagu. Sebenarnya pemakaian pelitup muka yang sebenarnya itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita melindungi diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19 sementara kita ingin menerima vaksin COVID-19 nanti. Kadang-kadang kita pun bila dengar tentang ini menimbulkan sebab kita dah nak raya kan, bagi yang akan sambut raya dan kita dah nak berpuasa. Adakah kita akan berpuasa untuk kali kedua dalam fasa COVID-19 ini, dalam fasa PKP ini atau bagaimana? Masing-masing pastinya dah timbul kan, boleh balik kampung ke tidak dan sebagainya, bagaimana peraturan ataupun SOP raya. Itulah, ini semua bergantung kepada kes harian. Betul. Kan? Okey, seterusnya di harian Metro saya nak kongsikan ini mengenai Alung bikin wang. Ini sejak PKP lah, permohonan pinjaman berlipat kali ganda, dan perinciannya ada di halaman kedua dan juga ketiga, di mana di sini katanya Alung kenyang era PKP. Pemberi pinjaman wang berlesen haram terima permohonan berlipat kali ganda sejak pandemik. Dan seorang Alung ada mengatakan bahawa sepanjang PKP dia telah menerima banyak permohonan pinjaman menerusi pelbagai media sosial seperti Facebook dan panggilan telefon sejak Januari lalu. Dan kebanyakan peminjam ini sebenarnya mereka terdiri daripada mereka yang terkesan dengan PKP, termasuk ada yang dibuang kerja dan ada juga yang dipotong gajinya. Kalau dulu permohonan pinjaman ni sekitar 150 hingga 200 setiap minggu, tetapi sekarang sejak Januari ini setiap minggu permohonan yang diterima adalah sebanyak 3,000 permohonan. Jadi mereka ini terpaksa setiap minggu 3,000 permohonan, berbanding sebelum ini 150 hingga 200. Satu angka yang begitu banyak bezanya tu. Dan tetapi mereka ini, Alung ini, sampai sehingga kan terpaksa menapis setiap permohonan kerana tiada jaminan bahawa pinjaman yang diberikan itu akan dibayar balik kan, kerana kita tahulah sekarang ni situasi sekarang ramai yang terdesak, ramai yang memerlukan kata orang tu wang dan sebagainya. Dan ini merupakan antara salah satu orang kata jalan singkat lah yang diambil oleh mereka dalam meneruskan kelangsungan hidup kan, kurang pendapatan, gaji dipotong dan sebagainya. Sekarang ni semua orang terkesan, sejauh mana kita terkesan itulah kadang-kadang sampai pilihan yang terakhir itu adalah sehingga terpaksa meminjam kepada Alung dan sebagainya. Betul. Tapi kita nak fikirkan adakah bagaimana selepas ini kan perancangan kita, kalau mungkin ada pilihan untuk keluarkan wang Aisynar dan sebagainya, pastinya pilihan itu yang kita dahulukan terlebih dahulu sebelum meminjam Alung pinjaman wang lesen dan sebagainya kan. Dan pastinya kalau kita mengeluarkan mendapatlah kelulusan Aisynar itu, janganlah kita menggunakan wang itu untuk jalan yang tidak betul lah. Yelah, kadang-kadang pengurusan kewangan tu yang paling penting sekali. Kita sebagai anak ni boleh nasihat kat mak-mak jangan melabur kan kepada yang mungkin, yelah, kadang-kadang wang dengan dapatkan wang dengan cepat dan sebagainya itu menarik, memberi tawaran yang lumayan bila melihat kepada wang itu adalah wang KWSP ataupun wang simpanan kita yang bertahun-tahun kerja. Jadi kita nak ingatkan juga kepada semualah, kita sebagai anak, ingatkan mak ataupun mungkin kita sama mengingati tidak melaburkan wang di tempat yang tidak betul hanya kerana dijaminkan kita dapat pulangan yang lumayan kan. Contohnya melabur sebanyak 10,000 dapat 100,000. Sebab kita tak ada ilmu dalam bidang pelaburan dan sebagainya. Jadi fikir-fikirkanlah. Okey, seterusnya kita akan kongsikan di akhbar harian NST, New Straits Times, How Not to Compound the Disquiet. Yang ini adalah halaman hadapan sekali. Ini bercerita tentang compound RM10,000 yang dikenakan terhadap pesalah yang melanggar SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Ini juga menimbulkan pelbagai reaksi, terutama sekali ini dianggap sebagai satu bebanan kepada rakyat kerana RM10,000 tu ada yang mengatakan tidak logik kenapa sehingga RM10,000 dikenakan kepada pesalah yang melanggar SOP. Jadi di halaman 4 bercerita lebih lanjut lagi, set clear rules on SOP offences. Bagaimana cara kerajaan untuk menyelesaikan isu ini? Ini telah pun dikatakan juga, experts have urged the government to issue clear guidelines on offences that are considered violation of the Movement Control Orders as Standard Operating Procedure (SOP), as well as accompanying compounds. This, they said,
could go a long way to the public's discontent, cover the maximum 10,000 ringgit compound which could be issued for SOP violations under the Emergency Prevention and Control of Infectious Disease Amendment Ordinance 2021. Dan dikabarkan di sini permasalahan ini, segala persoalan ini akan diselesaikan tidak lama lagi oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan akan menyelesaikan isu tentang kekeliruan denda RM10,000 yang dikenakan kepada pesalah dan RM50,000 kepada syarikat. Ini dianggap tidak wajarlah, amount yang dikenakan itu tidak wajar. Jadi ini tidak mahu membebankan tentang keadaan ini, tetapi kita harus fahamkan selagi mana ada compound yang mungkin kita melihat kepada tidak logik, itu adalah kerana tidak mahu berlakunya kan perkara-perkara langgar SOP seperti rentas negeri dan sebagainya. Sebab baru-baru ini juga viral di media sosial, ada yang cuba-cuba untuk rentas negeri kan, tapi tak sebab berjaya. mendapati adalah info-info yang tidak ada roadblock, tidak ada sekatan jalan raya dilakukan di tol-tol yang berkaitan. Jadi ada yang cuba untuk merentas negeri. Apa pun kita harapkan ialah permasalahan ini akan diselesaikan oleh pihak kerajaan. Tapi apa yang kita harapkan agar kita sama-sama menjadi masyarakat yang bertanggungjawab untuk tidak melanggar SOP yang telah pun ditetapkan. Betul, dan kita melihat kepada kenaikan kompaun yang dikenakan daripada RM1,000 kepada RM10,000 ini kan, ini menunjukkan betapa seriusnya masalah pandemik COVID-19 ini dan menunjukkan bahawa kita tidak perlu melakukan kesalahan yang berulang. Betul, Kenapa betul. sebelum ini pernah dikompaun RM1,000 kerana tidak pakai penutup muka, tapi maksudnya tiada keinsafan lah daripada diri sendiri. Bagaimana masih anda lagi. melihat seriusnya tahap peletakan SOP itu? Bagaimana anda melihat anda ni boleh menjadi orang yang boleh menjadi orang yang punca berlakunya penularan wabak COVID-19 tu jika kita tidak tahu kan apa yang boleh berlaku. Jadi sebab tu kita kena sama-sama menghormati SOP yang telah pun ditetapkan. Okey? Betul. InsyaAllah. Baik, itu antara perkongsian berita harian Harian Metro dan juga NST. Anda boleh dapatkan kebaharuan kita, boleh sama-sama menyokong mereka untuk dapatkan informasi terkini. Selain daripada itu, kita bukan dua sahaja di Kita sini. ada lagi seorang pujangga. Yang dah lama sebenarnya kita tak bersama-sama dengan beliau kerana beliau sedang menjalankan tugas. Tapi kita nak menanya juga kabar kerana kabarnya Fetri Yahya kini berada di Melaka dan berada di masjid yang tertua di Melaka. Jadi jom kita sama-sama dengan Fetri Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar sahabat? Silakan. 24 kami di jalanan sebenarnya. Dan kenderi yang ke-6 dah. Selepas kami tiba di Kedah, Perak. Dengan Fetri Yahya. Ya, dan saya ni di Masjid Kampung Hulu, antara masjid yang tua di Melaka dan juga oleh pelbagai pihak lah, alhamdulillah ada seberi SOP yang ketat dan juga pelbagai permit yang kami dapat dibantu oleh pelbagai pihak demi dan kami sebenarnya dibantu, juga rasa dibantu oleh tourism Melaka yang betul ikhlas dalam memberi berpuluh kali biasa tahu tentang sejarah Sultan Melayu Melaka. Namun generasi muda hari ini tak semua yang tahu dan alhamdulillah insya-Allah kami kawan kami daripada penggiat kami di tempat supaya dapat dimudahkannya. Ya, dari sini Fetri, kita sebenarnya tak berapa jelas sangat. Di sinilah antara tempat yang menjadi saksi pengembangan dakwah Islam di Melaka. Kita boleh sedari bahawa Masjid Ketua di Fetri, ini antara masjid yang paling tua, terkenal dan yang paling popular. Dan ialah Fetri, kita sebenarnya tidak jelas dengan mungkin ialah masalah connection ataupun capaian internet dan sebagainya. Kita tak berapa jelas dengan penjelasan Fetri sebentar tadi. Dapat dengar saya dengan jelas tak? Mungkin cuba sekali lagi dapat dengar dengan jelas. Okey. Tidak apa-apa, mungkin ada yang anggap ini masjid yang tertua di Malaysia. Tapi bukan, ia antara yang tertua di Melaka. Dan dia menjadi simbol kepada Sultan Islam ini sangat amat bukit rapat dan kami juga rasa akan membongkarkan di sebalik sejarah penting masjid sebagai pusat pengembangan dakwah
dan juga jadi betul-betul nadi jiwa, jantung dan rongga kehidupan dapat sempurnakan dakwah Islam. Jadi insyaAllah di langsung yang kedua saya akan kembali lagi untuk memperjelaskan bagaimana perjalanan jejak Rasul dan juga elemen Malaysia dan budaya ini. Baik. Terima kasih Fetri. Baik, Okey. sekejap lagi kita akan bersama kembali dengan Fetri. Masih Kita akan di Melaka. meninjau jugalah bagaimana keadaan dan apakah perkongsian menarik selain daripada tadi Fetri berada di masjid tertua, bukan tertua di dunia, bukan tertua di Malaysia, tertua di Melaka. Jadi pelbagai sejarah yang boleh dikongsikan sebentar tadi daripada Fetri. Nanti insya-Allah kita akan mendapatkan Fetri lagi untuk bercerita dan berkongsi dengan kita apa yang menarik, kabar dari Melaka, insya-Allah. Okey. Dan kan kalau kita sebut negeri Melaka, pastinya kan kita teringat bagaimana bangunan-bangunan yang penuh bersejarah di Melaka, dan kita harapkanlah supaya bercakap pasal Melaka kan, Anim kan sekarang kan kita dibenarkan untuk berentas daerah kan. Kepada anda yang mungkin berada di Melaka, boleh ke daerah-daerah yang ada di Melaka. Inilah masanya untuk kita melancong ataupun bercuti ke negeri Melaka, tapi dalam masa yang sama perlu ingat sentiasa menjaga SOP, dan dalam pada itu kan Anim, kita boleh juga membantu usahawan-usahawan kecil ini yang terjejas akibat pandemik COVID-19 untuk kembali bernafas. Kan yang penting sekali adalah dalam masa kita menjaga SOP, dalam masa kita menjaga untuk membantu untuk tidak menularkan lagi COVID-19 ini, kita pun boleh membantu kan ekonomi Malaysia supaya kembali berada pada tahap yang boleh survive di kala pandemik ini, insya-Allah. Baik, selepas ini kita akan kongsikan topik utama kita, keganasan terhadap wanita, bersama dengan pakar psikologi Dr. Jeffrey Irwan yang akan bersama dengan kita menjelaskan tentang isu-isu dari sudut pelaku. Okey, seketika nanti di Malaysia Hari Ini. Jom muat turun My Sejahtera. Setelah sekian lama duduk di rumah disebabkan PKP, Ayub dan Rosnah bercadang ke pusat membeli belah. Semasa di pintu masuk, Ayub dan Rosnah membuka aplikasi My Sejahtera dan mengimbas kod QR. Ayub dan Rosnah dibenarkan masuk setelah disahkan status kesihatan mereka. Ayub dan Rosnah bercadang untuk ke kedai makan. Ayub dan Rosnah membuka aplikasi My Sejahtera dan mengimbas kod QR. Mudahkan dengan aplikasi My Sejahtera. Tidak perlu lagi mencatat butiran pengenalan diri di setiap pintu masuk. Imbasan kod QR bukan sahaja untuk pengisytiharan kesihatan kendiri. Ia juga memudahkan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak jika berlaku sebarang kes jangkitan COVID-19. Selain daripada kemudahan imbasan kod QR, aplikasi My Sejahtera juga menawarkan perkhidmatan lain seperti kemaskini status risiko COVID-19, mengesan dan menjejak kawasan hotspot COVID-19, MyTrace, tambah tanggungan, mengenal pasti lokasi fasiliti saringan COVID-19 yang terdekat, mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian, mendapatkan maklumat tambahan dan terkini, SOP pembukaan ekonomi dan soalan lazim. Aplikasi My Sejahtera boleh dimuat turun melalui Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Cara mendaftar My Sejahtera: klik daftar sini. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan nombor telefon. Anda akan menerima notifikasi SMS yang mempunyai OTP. Masukkan kod OTP di ruangan yang disediakan. Masukkan butiran pendaftaran seperti nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, umur, jantina, bangsa dan alamat. Jangan bimbang, kerahsiaan data peribadi anda terjamin. Tetapkan kata laluan dan klik sahkan. Pastikan anda simpan kata laluan untuk memudahkan proses log masuk semula. Pendaftaran berjaya. Tekan tutup untuk kembali kepada paparan log masuk. Anda boleh menggunakan aplikasi My Sejahtera dengan menggunakan kata laluan yang telah anda tetapkan. Anda juga boleh mendaftarkan ahli keluarga atau individu lain yang tidak mempunyai nombor telefon atau akses kepada telefon pita melalui fungsi urus tanggungan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan turut membantu anda memantau tahap kesihatan mereka. Pengguna dinasihatkan sentiasa mengemaskini aplikasi My Sejahtera. Jom muat turun My Sejahtera sekarang. Senang dan selamat.
Tahun ini sahaja kita telah digemparkan dengan beberapa kes keganasan terhadap wanita. Isu keganasan bukan sahaja melibatkan kes penderaan, namun yang lebih membimbangkan apabila berlakunya pembunuhan. Misteri kehilangan seorang wanita yang didakwa melarikan diri dari rumah terbongkar apabila polis menemui mayatnya di dalam tong air yang tertanam di sebuah ladang yang terletak di Bandar Penawar, Kota Tinggi. Lebih memilukan, suaminya yang berusia 43 tahun mengaku telah menembak isterinya dari jarak dekat di rumah sewaktu tidur dengan menggunakan senapang angin. Setelah membunuh mangsa, suspek menyumbat isterinya di dalam tong plastik sebelum menanam mayat wanita berkenaan di sebuah ladang sedalam 2 meter. Suspek dikatakan bertindak sedemikian akibat cemburu. Seorang buruh ladang tergamak menetak leher isterinya yang sedang hamil sehingga maut dalam kejadian di sebuah ladang kelapa sawit. Hasil siasatan awal mendapati motif kejadian berpunca daripada suspek yang mengetahui mengenai hubungan sulit isterinya, namun mangsa enggan menceritakan perkara itu dengan lebih lanjut. Gara-gara terdesak mahu mendapatkan wang bagi melangsaikan hutang, seorang wanita sanggup membunuh jirannya di tingkat 2 sebuah pangsapuri di Persiaran Subang Mewah, Subang Jaya. Hasil siasatan, polis menemukan mayat mangsa diselubungi kain dan selimut di bawah katil suspek dengan terdapat kesan pendarahan pada bahagian kepala. Kejadian berlaku apabila suspek telah menelefon mangsa bagi mendapatkan bantuan untuk mengangkat anaknya kerana tangan suspek kononnya mengalami kecederaan. Berikutan itu, suspek dipercayai mengambil barang kemas milik mangsa dan telah menggadaikannya bagi melangsaikan hutang berjumlah RM5,000. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong si pelaku berbuat sedemikian sehingga sanggup melakukan pembunuhan? Itu dia sedikit perkongsian ataupun rumusan lah yang boleh diceritakan tentang bagaimana kes-kes ini berlaku dan apakah kes punca juga yang telah pun dinyatakan. Kita melihat kepada keganasan terhadap wanita tidak terbatas hanyalah dengan penderaan. Ianya melebihi daripada kelakuan itu seperti pembunuhan. Bukan itu sahaja, lebih kejam lagi menyumbat ke dalam tong dan sebagainya itu sehingga tahap itu boleh berlaku. Dan mengapa wanita adalah seseorang yang menjadi mangsa. Itu mungkin salah satu yang dikatakan sebagai sifat wanita itu sendiri. Tapi apapun kita inginkan pencerahan, apakah sebenarnya yang dialami, yang dirasai oleh si pelaku itu? Kalau kita tahu mangsa ada kesan yang tertentu, adakah pelaku ini juga ada kesan yang tertentu berlaku terhadap mereka? Betul, kita ingin tahu bagaimana mereka boleh tergamak untuk melakukan perbuatan sedemikian. Adakah disebabkan faktor masa lalu dan sebagainya, itu menjadi punca kenapa mereka terlalu berani untuk melakukan pembunuhan terhadap pasangan sendiri. Baik. Dan kita ingin melihat bagaimana perkara ini, perbuatan ini dari kacamata pelaku. Kita nak tahu apa yang difikirkan oleh mereka dan sebagainya. Untuk itu kita akan bersama dengan seorang pakar psikologi, Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan yang sudah bersedia di panggilan video sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi. Okey, baik Doktor. Kalau kita melihat kepada situasi ini, kebelakangan ini banyak keganasan yang terjadi terhadap terutamanya terhadap isteri lah. Kita nak tahu Doktor, apa antara faktor utama sebenarnya yang mendorong kepada perbuatan tersebut? Bayangkan seorang suami yang dikahwini kerana cinta dan sebagainya boleh berubah dalam sekelip mata dan mampu membunuh isteri sendiri. Jadi apa sebenarnya faktor yang mendorong kepada situasi ini, Doktor? Baik, Assalamualaikum semua. Terima kasih MHI atas peluang berkongsi pendapat dalam MHI ini. Jadi, kenapa sampai boleh jadi macam ni? Tadi ada disebut kenapa bermula dengan cinta tiba-tiba boleh jadi ganas dan sampai ada pembunuhan dan sebagainya. Sebenarnya biasanya dia bukan satu perkara yang sudden, bukan tiba-tiba dia jadi ganas. Biasanya keganasan itu dah bermula dari awal. Baik. Ya.
Jadi apa faktor-faktornya? Faktornya beberapa. Di antaranya ialah orang yang melakukan tindakan keganasan itu sendiri pernah diganasi lah, maksudnya pernah didera dulu. Kalau tidak pun dia belajar bahawa penderaan itu okey dalam waktu dia zaman kanak-kanak ataupun remaja. Kita melihat kepada tadi doktor ada kongsikan ianya tidaklah berlaku terus keganasan. Ia ada peringkat. Maknanya adakah peringkat awal tu kita mampu untuk membataskan dia daripada menjadi perkara yang lebih serius? Bagaimana kita nak mengenal pasti itu adalah berpotensi untuk berlaku perkara lebih serius seperti dera, bunuh dan sebagainya. Adakah kita sendiri sebagai wanita, sebagai isteri contohnya, boleh mengenal pasti ada potensi berlakunya keganasan yang lebih serius lagi yang boleh dilakukan oleh si suami? Ya. Biasanya dia bermula dengan verbal, kata-kata. Jadi kata-kata yang kasar, carutan, makian, kan itu dah jadi, kalau jadi satu kebiasaan dalam rumah tangga, maka ini perlu untuk diperbincangkan. Ini bukan perkara normal untuk mana-mana manusia pun. Sepatutnya kalau ada isteri yang rasa suami dia sangat kuat mendera dia sebagai secara verbal, secara lisan, maka dia perlu dapatkan bantuan. Bukanlah komplain ataupun report. Kurang-kurangnya berbincang sesama sendiri, kemudian dapatkan nasihat daripada orang yang lebih dihormati. Dan kalau lebih baik daripada itu, dapatkan pendapat psikologis, pakar-pakar psikologi, ataupun kaunseling. Itu pun boleh bubuh benda dalam perspektif. Jadi lelaki ini, dan biasanya lah pelaku keganasan ini ialah lelaki terhadap wanita, sebab ada unsur budaya di situ. Ada unsur budaya dan juga biologi. Biologi, bila saya katakan biologi, maksudnya fizikal. Dia memang lebih kuat lah daripada perempuan secara umum. Kemudian dari segi budaya pula, budaya kita yang walaupun taklah tepat sangat apa yang saya sebut mungkin, tetapi meletakkan wanita tu seperti macam second class lah. Jadi bila ada anak perempuan ramai, bila nak dapat lelaki. Benda macam itulah yang meletakkan lelaki itu lebih tinggi, lebih utama. Baik. Bagaimana pula doktor melihat perkara? Kadang-kadang ada setengah wanita itu mereka sengaja merelakan dirinya menjadi mangsa keganasan rumah tangga atas alasan jika mereka mengadukan perkara ini kepada pihak berkuasa dan sebagainya, suami mereka pastinya akan ditahan, dituntut siasat dan mungkin akan dipenjarakan. Dan ini menjadikan wanita tersebut berpendapat bahawa dia tidak mahu ayah kepada anak-anaknya menjadi seorang bekas banduan. Jadi bagaimana doktor melihat perkara situasi dan pemikiran yang sebegini? Itulah, ini satu situasi yang sangat kompleks. Tak semudah yang kita sangka. Betul. Kalau ada masalah, pergi kan. Kalau rosak, potong kan. Macam pokok kan. Tenang, dahan yang rosak kita potong kan. Jadi ini sangat, dia berselirat, dia berkait-kait. Jadi betul apa yang kita sebut tadi tu, bukan senang untuk ambil keputusan. Tetapi dalam hal ini, saya rasa keluarga dan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi confidence kepada wanita-wanita ni bahawa they are not alone. Kita boleh bincang, kita boleh cakap, boleh bincang. Sebagai contoh kan, maksudnya biasanya kita ni sibuk sangat. Kita suka cakap tepi kain orang itulah istilahnya, jangan menyebut hal orang. Tapi kalaulah masyarakat, family, keluarga memang jenis rapat, memang jenis yang ambil tahu apa khabar kan, bukan semata-mata cerita-cerita gosip saja, bukan kan cerita-cerita membawang saja kan kata orang sekarang ni. Jadi memang genuinely kisah pasal each other. Jadi kalaulah memang kita kisah pasal each other, bila ada masalah walaupun sikit kita boleh bincang. Tapi kalau kita hidup dalam kita punya bubble, hidup seorang-seorang kita aja kan, isteri, suami dan anak seorang contohnya, tak boleh. Itu satu kehidupan yang tidak sihat. Kita memang memerlukan orang lain. Sebab kita berbicara tentang dari kacamata pelaku. Kalau kita tahu mangsa ni ada kesan yang tersendiri, maknanya mungkin dari sudut psikologi, trauma dan sebagainya. Ini kita bercerita tentang fasa awal lah penderaan itu berlaku. Apakah kesan terhadap pelaku? Adakah pelaku juga mengalami kesan tertentu yang boleh menjadikan mereka ini lebih ganas ataupun apa sahaja faktor yang boleh menyumbang kepada kelakuan itu? Keganasan, pelaku keganasan sendiri sebenarnya tengah suffer.
Sebab melakukan keganasan bukan satu perkara yang fitrah untuk manusia. Tak best sebenarnya melihat orang sakit. Dan pelakunya lah saya. Sebenarnya tak best. Dia tak sesuai dengan naluri manusia. Jadi sebenarnya pelaku pun tengah menghadapi ataupun melalui satu fasa yang sukar. Sebab itu kita perlu hulurkan bantuan untuk orang yang menzalimi dan yang dizalimi. Sebab dua-dua punya tengah ada problem. Baik doktor, adakah pernah terjadi bila mana ada pelaku itu sendiri yang mereka sedar, terdetik di hati mereka, di fikiran mereka untuk melakukan keganasan terhadap orang yang tersayang, tetapi dalam masa yang sama hati mereka antara mahu melakukan dan tidak mahu melakukan. Jadi bila pelaku itu berfikiran sebegitu doktor, pernah tak ada pelaku yang datang berjumpa doktor untuk meminta nasihat dan sebagainya? Oh, ada. Dan saya antara yang saya perasan ialah bila pelaku itu ada kerja yang agak besar dan di dalam kedudukan yang lebih berkuasa kan. Jadi dia akan bawa kuasa dan dia punya jawatan besar dia ke rumah. Begitu juga dengan jawatan-jawatan yang berbentuk boleh macam ada senjata api kan. Memang ada kajian bagi anggota keselamatan dan sebagainya. Memang ada kes keganasan rumah tangga lebih tinggi di kalangan anggota keselamatan. Sebab dia ada rasa dia lebih kuat kan. Dan memang pun anggota keselamatan lebih kuat di luar sana. Tapi di dalam rumah dia hanya patutnya jadi suami kan. Dan ayah kan. Okey, saya ada terbaca tentang satu artikel di mana kes-kes ini juga, si pelaku ini juga menjadi ganas, menjadi orang yang sanggup mendera dan sebagainya adalah kerana cerita di sebalik bagaimana mereka membesar itu dalam keadaan itu. Sama ada keluarganya ataupun dia pernah didera. Itu adakah bagaimana saling kaitnya dari sudut psikologi? Mereka ini juga pernah ada pengalaman didera. Silakan, betul sangat sebenarnya. Majoriti kes pendera ialah sebenarnya orang yang pernah didera. Jadi dia belajar dengan cara yang negatif lah. Itu cara untuk meluahkan perasaan. Itu cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau dulu dia didera, jadi dia ada skrip kan. Dalam hidup kita ni kita ada skrip. Kalau orang marah dengan kita, apa kita kena buat balik. Jadi kita belajar benda daripada mak ayah kita, daripada kawan-kawan, daripada pakcik-pakcik, makcik kita. Jadi kalaulah pembelajaran itu skripnya hanya satu. Engkau terpijak kaki aku akan tumbuk engkau. Jadi kalau skripnya satu saja. Dia pernah tengok contoh satu saja. Itu keganasan balik. So apa pilihan yang dia ada? Jadi sebab tu masyarakat memang sangat important sebenarnya. Kalau nampak ada keganasan di kalangan kawan-kawan kita. Walaupun berjawatan tinggi kan, orangnya baik-baik, orang yang pergi masjid, pergi surau. Tapi nampak macam ada unsur keganasan, dia macam kasar kan. Mesti kita boleh mainkan peranan. Sebab mungkin kan nasihat saya ataupun layanan saya kepada kawan yang sepatutnya orang baik tetapi dia ada elemen keganasan dalam diri dia. Saya dalam antara sedar atau tidak saya tengah membantu satu keluarga ataupun beberapa keluarga yang lain. Kan? Setuju? Baik doktor, mungkin kan dari segi kacamata pelaku itu sendiri apabila mereka melakukan keganasan sedemikian, melakukan pembunuhan, adakah mereka merasa puas melakukan perbuatan sedemikian dan akan meneruskan jika tidak tertangkaplah, adakah perbuatan tersebut akan diteruskan ataupun terbitnya penyesalan daripada para pelaku ini? Sebenarnya susah sangat untuk seorang manusia mengambil nyawa manusia yang lain. Ini sangat-sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, walaupun waktu dibuat tu, dia rasa itulah yang paling baik dibuat, tapi dia akan menyesal satu saat lepas tu atau seminit lepas tu. Bukan senang untuk kita rasa puas hati lepas bunuh orang. Kecuali beberapa peratus saja manusia, mungkin 0.01% saja manusia yang memang ada penyakit mental. Maksudnya waktu melakukan jenayah itu, jadi dia mungkin tengah berhalusinasi kan, dengan delusion dia, dengan dia punya wrong belief dia kan. Jadi dia masih tetap senyum walaupun lepas bunuh orang. Maka yang ini mungkin bukan masuk dalam perbincangan kita kan. Tapi majoriti akan menyesal. Tidak ada kepuasan dalam keganasan. Saya punya pengalaman lah sendiri melihat kepada ada yang berdekatan dengan kita lah kan, sekeliling kita yang mempunyai masalah ini yang kita tahu lambat kerana mereka, mangsa ini lebih bersifat
tidak mahu berkawan, tidak mahu berbual, bercerita. Mereka lebih bersifat pasif yang memang susah untuk kita mendekati mangsa-mangsa ini. Adakah ini adalah kesan terhadap kelakuan keganasan itu? Dan mungkin ianya berulang. Silakan Ya, Doktor. betul. Biasanya mangsa keganasan ni dia takkan ada kawan yang ramai. Kalau dulunya dia ada ramai kawan, dia akan sikit-sikit dia akan hilang. Sebab si orang yang mendera ni pun akan bagi warning kan. Akan nampak pattern. Kalau dia selalu keluar dengan kawan, nanti takut-takut bocor pula rahsia yang aku ini tak boleh mengawal kemarahan. Ya. Bila aku marah, aku akan tumbuk dinding, aku tumbuk manusia, pecahkan barang. Jadi atas dasar nak malu, nak jaga ni, dia akan kontrol isteri dia. Jadi akhirnya kita lagilah susah untuk kita tahu apa yang tengah berlaku sebenarnya. Betul. Jadi mungkin Jadi usaha macam TV3 macam ni, MHI, untuk bagi satu pendedahan. Sebab semua orang tengok TV, jadi tak ada orang biasanya akan dihalang daripada tengok TV kan. Jadi satu usaha yang sangat baik supaya orang yang tengah berada dalam keadaan ni dia kata, aku kena minta bantuan, tak pasal takut. Okey, betul. Jadi dari segi pengurusan emosi mangsa dan keluarga itu pula bagaimana, Doktor? Urusan emosi, memang penderaan, keganasan ni dia akan efek semua orang, termasuk anak-anak kan. Jadi seorang ibu yang didera, dia takkan jadi ibu yang sangat baik untuk anak-anak, ya, ataupun ibu yang agak normal kan. Dia akan juga biasanya dia macam garbage in, garbage out kan. Jadi kalau sampah lah yang dimasukkan dalam otak seseorang, maka sampah juga yang akan keluar juga daripada mulutnya kepada orang lain. Maka sampah itu akan terus ditransfer kan. Jadi anak-anak di sulung ni akan bagi dekat kak ngahnya, dan kak ngahnya akan bagi dekat adik bongsunya kan. Jadi dia akan transfer. So sebab tu kita kena stop the cycle. Kita tak dapat, bila doktor memberikan gambaran sebegini, kita melihat ini sebenarnya boleh memberi impak kepada sosio budaya dan juga bagaimana masyarakat yang kita ingin lahirkan pada masa akan datang kan, jika tidak berhenti keganasan dalam rumah tangga itu sendiri. Doktor mungkin boleh kongsikan, adakah memang keganasan ini kebanyakannya berlaku terhadap wanita, bermula dalam rumah tangga? Ya, memang keganasan majoritinya berlaku terhadap wanita. Kemudian kanak-kanak lah, ini kira golongan yang berisiko lah. Kita boleh katakan berisiko ataupun lebih lemah dari segi fizikal. Jadi lebih mudah untuk menerima, dan untuk kajian lebih tinggi, lebih kurang dependent, atau lebih tinggi kalau perempuan itu bekerja, maka keganasan rumah tangganya kurang sikit berbanding dengan yang tidak bekerja, yang suri rumah. Sebabkan lelaki itu rasa dia berkuasa mutlak terhadap wanita. Jadi kalau satu perkara yang saya boleh tambah, silakan doktor. Masyarakat kita tak patut ada satu pemikiran yang itu pilihan kau kena layan dia. Itu pilihan kau, jangan masuk, aku tak nak masuk campur. Kadang-kadang kita dapat kisah ini, cerita macam ni daripada mak ayah sendiri. Maksudnya engkau yang nak kahwin sangat dengan dia, engkau yang kena hadap dia. So, jangan komplain pada aku. Jadi pemikiran macam ni tak boleh sebenarnya, salah. Sebab jodoh pertemuan kan memang dah ditentukan. Jadi kita sebagai mak ayah, sebagai orang yang lebih berkuasa kan, lebih tua mungkin, kita tak boleh letakkan beban 100% ke atas seseorang. Kita kena kongsi sebenarnya beban tu. Kalau ada masalah, kita kena sama-sama bincang. Setuju. Doktor, mungkin yang terakhirnya, kata-kata dari doktor ini sebagai pakar psikologi kan, lebih memahami situasi si pelaku dan juga situasi si mangsa. Apa yang mungkin boleh doktor katakan untuk kita sama-sama membantu dari sudut masyarakatnya, membantu menghentikan keganasan dalam rumah tangga ni? Silakan doktor. Baik. Sudah pasti orang yang tengah dengar TV, tengah tengok TV sekarang ini, ada yang termasuk dalam orang yang terlibat dalam apa yang kita tengah bincangkan. Sebab 30% dari wanita yang berkahwin ada report bahawa mereka ada merasai sedikit ataupun banyak keganasan rumah tangga. 30%. Jadi satu daripada 3 kan. Ataupun Jadi kalau kita ada 10 kawan, 3 orang sepatutnya pernah melalui keganasan. Mungkin dari segi lisan, verbal ataupun fizikal, mungkin sexual dan sebagainya. Jadi kalau tengah dengar cerita ni, kalau tengah dengar kita punya segmen ni, seek
help, cari bantuan, pergi ke orang yang lebih kita percayai, cerita kat dia yang aku perlu bantuan. Pergi ke hospital, sebenarnya hospital ada sistem yang sangat bagus. Pergi ke Jabatan Kecemasan, kita ada one stop crisis center di mana kita akan ada multidisiplin, beberapa kepakaran yang akan datang dan tolong. Antaranya polis, kemudian akan ada Jabatan Kebajikan, kemudian psikiatri ataupun psikologis dan doktor sendiri untuk lihat kalau ada kesan fizikal pada badan mangsa. Ya. Jadi sistem kita sangat bagus sebenarnya dan sistem kita sangat menjaga kerahsiaan. Jadi tak perlu takut kalau kita tak nak diinterview oleh contohnya Jabatan Kebajikan ke apa, kita boleh bincang sebenarnya. Dan kalau kita tak nak polis ambil tindakan sekarang, tapi ini sebagai cover saja, pun boleh. Macam-macam perkara kita boleh buat sebenarnya. InsyaAllah. Mengikut budi bicara juga kan? Betul. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Kita mendapat banyak sangat informasi daripada doktor sebenarnya. Terima kasih bersama dengan kami di MHR. Itu dia Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan, pakar psikologi yang berkongsi dengan kita tentang keganasan terhadap wanita, lebih kepada dari kacamata pelaku. Bukan sahaja kesan ini terhadap mangsa, tetapi kesan ini juga sebenarnya dialami oleh pelaku. Dan seperti yang dikabarkan tadi, kalau tidak dibataskan, dihentikan di sini, ia akan berlarutan sehingga ke generasi, sehingga ke keluarga kita yang lain. Kita tak nak daripada anak ke cucu ke cicit perkara ini terus-terusan terjadi. Dan sebenarnya ni, kita sebagai orang luar juga kan, kita juga memainkan peranan yang penting. Betul. Mungkin kita sebagai jiran, apabila kita mendengar jiran kita sering bertelingkah dan sebagainya, bukannya kita ingin menjadi seorang yang penyibuk, tetapi kita ingin menjadi jiran yang bertanggungjawab. Perhatikan apa yang berlaku, mungkin kita boleh membuat panggilan dan sebagainya. Baik, Anim, kita nak berehat seketika dan kembali nanti kita masih lagi akan bersama dengan Fetri Yahya di Melaka. Kita nak kongsikan baru-baru ini wartawan kami Izzuan pergi meninjau keadaan di tadahan air, tapi itu nanti kita akan kongsikan. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini dalam Malaysia Hari ini. Walaupun nampak selamat di luar sana, SOP perlu sentiasa dijaga. Ini Adam, seorang murid sekolah menengah. Ayah memeriksa suhu dan memastikan Adam dalam keadaan yang sihat. Adam tidak mempunyai apa-apa gejala dan terus menyiapkan diri untuk ke sekolah. Kemudian, Adam memakan sarapan yang disediakan oleh ibu. Adam, pelitup separuh muka dan hand sanitizer dah ada. Adam kena pakai pelitup separuh muka dalam bas nanti tau. Hand sanitizer pula elok Adam bawa untuk senang cuci tangan nanti. Kemudian, Adam memakai pelitup separuh muka sebelum menaiki bas. Adam nak duduk sebelah Ajib ke? Tak apalah, saya duduk dekat belakang je. Bagus Adam, pastikan Adam dan rakan-rakan memakai pelitup muka ketika berada di dalam bas. Sampai di pagar sekolah, Adam dan kawan-kawannya menjaga jarak 1 meter untuk menjalani saringan suhu badan. Begitu juga ketika berjalan menuju ke kelas. Adam, jangan rapat sangat. Ingat, kekalkan jarak 1 meter. Adam dan kawan-kawannya pun mengambil tempat duduk yang telah disusun dengan mengambil kira penjarakan fizikal antara satu sama lain. Cikgu memberi peringatan dan menasihatkan murid-murid supaya mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Dah masuk waktu rehat. Adam dan rakan-rakannya pun bergerak ke kantin sambil mengekalkan penjarakan fizikal di mana Adam beratur untuk membeli makanan. Adam membeli buah potong kegemarannya. Kemudian terus bergerak ke kelas untuk makan sambil diawasi oleh guru. Sebelum makan, Adam pergi ke sinki untuk mencuci tangan. Begitu juga setelah dia selesai makan. Setelah sampai ke kelas, Adam dan rakan-rakannya pun makan. Adam, pastikan Adam tanggalkan pelitup separuh muka dan simpankan dalam beg plastik tau. Baik Adam, nampaknya sekolah pun sudah tamat. Jom kita balik. Adam, sebagai langkah keselamatan, elakkan daripada berkumpul atau bermain dengan kawan-kawan. Okey? Alah. Okeylah. Adam pun kembali ke rumah, di mana ibu dan ayahnya menunggu. Cuba ceritakan apa yang Adam belajar hari ini. Hari ini, Adam belajar untuk sentiasa mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Bagus Adam. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang.
Sumber bekalan air bersih menjadi keperluan asas setiap individu dalam menjalani kehidupan seharian. Empangan batu merupakan salah satu empangan utama bagi membekalkan bekalan air di Lembah Kelang. Empangan batu ni secara amnya telah mula dibina pada tahun 1984 dan telah siap pada tahun 1986. Dia menelan kos sebanyak 20 juta, kos pembinaan sajalah, tak termasuk kos pengambilan balik tanah. Jadi ia mula beroperasi pada tahun 1987. Paras normal biasanya dalam lingkungan 102.7 meter. Walau bagaimanapun pada keadaan panas sekarang ni dan boleh dikatakan kemarau, paras tu telah kurang ke 102.07 meter lah, di mana setiap hari dianggarkan penurunan sebanyak 4 cm air berlakulah disebabkan oleh sejatan. Menara kemasukan air di sini berperanan sebagai pintu kemasukan air sebelum ia dilepaskan ke Sungai Batu. Dan saya difahamkan oleh Encik Alif sendiri, ia mempunyai 3 paras air yang berbeza. Betul. Ya, dan disebabkan cuaca panas yang berlaku di negara kita setakat ini, berlakunya pengurangan paras air di Empangan Batu ini. Okey, saya sekarang ini berada di Gate Control House, di mana ini adalah salah satu pusat untuk pelepasan air. Ya. Cik Alif, mungkin Cik Alif boleh terangkan lagi dengan lebih lanjut? Okey, kalau kita lihat di sini ada struktur gate control di mana kita akan buka jika kita ingin melepaskan air di ketinggian paras yang tertentu lah. Jadi kita akan beroperasi di sinilah. Saya lihat juga ada juga satu saluran yang kabarnya memang sentiasa dibuka, ya? Sentiasa dibuka. Okey. Yang ni sentiasa dibuka, yang ni boleh kita ibaratkan sebagai environmental flow lah. Jadi kita akan sentiasa lepaskan supaya memberi sungai kita ada kehidupan lah. Kalau kita tutup semua ni akan mungkin menyebabkan sungai kita kering. Jadi kita akan lepaskan lah, sentiasa lepas dengan kuantiti yang tertentu lah. Mengekalkan konsep kelestarian alam sekitar, empangan ini mampu menampung air sebanyak 36.3 juta meter padu air. Saya kini berada di tengah-tengah Empangan Batu, di mana keluasan kawasan tadahan di sini merupakan 50 km persegi. Dan saya sendiri dapat rasakan ya betapa bahang panas, cuaca panas ketika ini. Dan kalau anda tahu, inilah ya sumber bekalan air sebelum ia disalurkan, diproses dan sampai ya untuk digunakan di kediaman anda. Tidak dapat dinafikan empangan batu ini sangat penting dalam menyalurkan sumber air di Lembah Kelang. Kami di JPS amat menitik beratkan penjagaan dan juga bekalan air yang terjamin buat semua pengguna di Lembah Kelang, terutamanya di empangan batu ini. Baik, itu dia perkongsian tinjauan wartawan kami Izwan ke Empangan Batu berikutan dengan keadaan cuaca yang panas dan juga kering ni kan. Jadi melihat kepada tinjauan itu, itulah keadaan yang dapat digambarkan oleh wartawan kami Izwan. Baik. Baik. Kita masih lagi bersama rakan kita Fatri Yahya yang berada di Melaka. Kalau tadi Fatri berkongsikan mengenai kisah masjid, dan sekarang ni dengannya Fatri ada perkongsian lain yang dikongsikan bersama kami, Fatri. Ya, terima kasih kepada Aning dan Marcila. Dan saya masih lagi dalam keindahan ketenangan di Masjid Kampung Hulu ini, yang mana Tourism Melaka sangat membantu di samping pihak Insua, Perzim dan sebagainya. Juga tidak ketinggalan oleh Datuk Muhammad Jalani Khamis, Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan. Sebab kita pun sedia arif ketika berlangsungnya Perintah Kolam Gerakan Masyarakat ini, banyak kawasan yang masih lagi ditutup, termasuklah beberapa pusat budaya. Namun mereka memberikan keizinan dengan pembentukan SOP yang ketat supaya dapat juga kita gambarkan. Sebab ini penting, pertama kali sejarah Rasul di Malaysia
sayang kalau kita tidak terlukai. Jadi segala sumber yang ada mereka beri laluan supaya dapat kita kembangkan dan jelmakan keindahan itu, termasuk dari segi aspek kebudayaannya, dondang sayang, nazam yang jarang orang dengar, dan juga pelbagai lagi keindahan, termasuklah di masjid-masjid, tempat yang bersejarah yang jelas menggambarkan bahawa Melaka ini pernah menjadi satu tempat yang begitu agung sebagai lambang kesedaran Islam yang begitu bersejarah. Jadi sebagai perkongsian pertama, saya akan kongsikan sedikit perbualan dengan Datuk Esko Pasukan Warisan dan Kebudayaan, juga tentang sikit alunan dondang sayang sempat kami rakamkan untuk membuktikan bahawa di sinilah bumi yang penuh dengan sejarah, bumi yang penuh dengan warisan mempesona. Kita saksikan sikit temubual rangkuman visual ini. Datuk, Jejak Rasul kali ini buat pertama kalinya buat di Malaysia, dan kami yang terdiri lain ialah tentang Melaka, negeri yang sejarah dan juga amat penting untuk kita tahu bahawa di sini banyak berlakunya khazanah Islam yang hebat yang mungkin ramai tak tahu. Apa komen Datuk tentang usaha untuk kita dokumentasikan sejarah Islam di bumi Melaka? Secara dasarnya kalau kita nak lihatkan tentang jejak Rasul in particular, khusus daripada Rasulullah SAW sendiri, Melaka ni sebenarnya bukan komposisi yang selalu kita dengar. Contohnya Baba, Nyonya, Palaikat, Melayu dan sebagainya. Sebenarnya Melaka ni ada sekurang-kurangnya 9 suku kaum. Melaka ada tak potensi untuk membangunkan pelancongan konsep Islami? Contohlah kita biasa dengan dondang sayang ke Nazam ke, tapi intipatinya tentang Kesultanan Islam. Jadi banyak peluang yang mungkin dapat diperkembangkan. Yang sebenarnya pelancongan religi ataupun pelancongan Islam ini, pelancongan religion yang berunsurkan agama ni adalah salah satu daripada 13 subsektor pelancongan dalam negeri Melaka. Dan sebenarnya dalam Kota Melaka tu dulu pernah dikatakan tidak kurang daripada 50 masjid berada di Kota Melaka tu sendiri. Dalam Kota Melaka tu sendiri tidak kurang daripada 50 masjid. Yang kita Famuza punya pintu gerbang tu, dia memakai batu-batu masjid yang dirobohkan. Dan biasanya batu-batu masjid diambil daripada batu-batu pulau yang ada di sekitaran kita ni. Ada 11-13 pulau dan diambil daripada batu pulau dibuatkan masjid. Jadi harapan Datuk kepada Jejak Rasul supaya dapat dokumentasikan sesuatu yang baik, bermakna, membuka mata dan minda serta iman, sebab ia tengah bulan Ramadan kan, supaya Islam ini dapat kembali disuburkan, bukan hanya dalam kehidupan tapi dalam semua aspek. Sebenarnya saya ucap tahniah pada program Jejak Rasul ni, sebab saya dah nonton benda ni daripada saya dalam universiti tu. Meaning to say, secara tak langsungnya antum telah sustain yourself lebih 2 dekad. Tahniah pada Jejak Rasul TV3. Usaha ni masya-Allah. Saya doakan mendapat keberkatan berterusan insya-Allah taala. Dan biasa nak buat sesuatu tu ketika kita kena ingat firman Allah Taala, fasta'inu bis-sabri was-salah. Kita kena istiqamah dengan sabar dan solat. Macam-macam dugaan. Dugaan kali ini Covid pula. Jejak Rasul pun tak boleh pergi keluar negara. Kroni tempat sebuah dalam negara, tetapi khazanah dalam negara ini pun sebenarnya banyak. Dagang-dagang Kota Melaka, burung nuri darilah Makassar. Ketua jodohnya ada, takkan lari gunung dikejar. Tapi indah Melaka. Dan saya rasakan bila masuk ke tempat yang penuh rasa sampai di Melaka, bak kata penyanyi Rizwan yang akan muncul lepas ini, adakah ini mimpi? Sebab saya baru tahu banyak benda yang ya Allah selama ini tidak tahu. Di mana contohnya Anim dan Marsila kan, ada macam gereja yang pernah didirikan selepas kita runtuhkan masjid. Rupanya pada masa itu ketika Portugis sampai, mereka meruntuhkan masjid, dibina gereja di situ. Masa itu, sebab gereja itu masih lagi menghadap kiblat sehinggalah ke hari ini. Masya Allah. Jelas membuktikan bahawa sama betul-betul. Jadi saya rasa tak semua orang tahu. Sebab mereka ni bila mana datang ke Melaka, dia buang semua kali tapi tak dapat membunuh jiwa keislaman di bumi Melaka ini. Betul-betul. Fitri, kita sebenarnya kan betul juga hikmahnya adalah kalau tidak terjadinya COVID ni mungkin tidak dapat kita mendalami betul-betul kan khazanah yang ada di bumi kita. Terima kasih Fitri. Saya tiba jatuh cinta balik dengan Malaysia. Dah jatuh cinta tapi jatuh cinta lagi.
Sekali lagi jatuh jatuh cinta cinta. pertama kali. Nanti balik kongsikan bersama dengan kami apa lagi yang menarik sepanjang perjalanan anda, okey? Terima kasih InsyaAllah. Petri. InsyaAllah. Jaga diri. Sampaikan Okey. salam kami juga buat Betul. kru Jejak Rasul. Itu. Kan sebenarnya banyak kan benda menarik, khazanah-khazanah yang belum lagi diterokai yang ada di dalam negara kita kan. Sebenarnya negara kita kaya dengan budaya dan juga khazanah. Tapi inilah kesempatannya yang dapat dicari untuk kita mendalami apakah sebenarnya yang di sebalik khazanah dan juga budaya kita. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan seorang penyanyi iaitu Rizwan dengan single yang terbaru. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami dalam Malaysia Hari Ini. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabric sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembab. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Pada mulanya ku sangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Awalnya aku berharap padamu selamanya ada di sampingku. Mungkinkah itu semua hanya mimpiku? Manisnya kenangan saat bersamamu, kini terpaksa melepaskanmu. Biar ku mencuba sedaya upaya menerima segala kenyataannya. Biarkan kau pergi demi bahagia. Indahnya
yang kau cinta. Indahnya bintang. Adakah ini mimpi? Ya, itu dia pertaruhan terbaru Rizwan, penyanyi yang kalau kita tak dengarkan ataupun tak melihat dia, kita tak tahu ini kan lagu dia. Betul. Lagu yang telah pun dimainkan, yang selalu kita dengar. Tapi hari ini kita nak kenal siapa Rizwan ni. Jom kita bersama-sama dengan Rizwan, kini berada di talian melalui panggilan video. Apa khabar Rizwan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Okey Rizwan, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, mungkin Rizwan nak kongsikan sedikit mengenai adakah ini mimpi? Okey. Lagu Adakah Ini Mimpi ni adalah sambungan kepada Cinta Pandang Pertama. Saya tulis lagu ni untuk sambungan kepada Cinta Pandang Pertama lah. Lagu ni saya tulis pada tahun 2018 yang dah lama. Saya keluarkan demo pada awal bulan 2019. So tahun ni baru dapat keluarkan official. Okey, kenapa dia diperap tu? Adakah penyusunan dia yang tak lengkap ke, lirik tak habis ke? Mengapa? Sebab macam mana? Sebab 2019 saya keluar lagu first single dulu yang tajuk dia Cinta Pandang Pertama. So saya ambil masa untuk matangkan sebuah lagu. Okey. Dengan ceritanya ni hasil karya sendiri, lepas tu daripada pengalaman sendiri pula tu. Betul. Sebab setengah orang dia suka tulis lagu dengan membaca, dengan menceritakan kisah orang. Tapi saya lagi selesa dengan menceritakan kisah saya sendiri yang saya gubah untuk menjadikan sebuah lagu. Macam tu. Okay, cinta zaman sekolah lah ni. Rasa-rasanya, wow. Rasa-rasanya apa kekuatan lagu ni berbanding dengan single yang sebelum ini? Macam Cinta Pandang Pertama, dia lagu bukan lagu yang putus cinta. So kemungkinan orang suka yang lagu tidak broken-broken macam tu. Tak ada dapat putus cinta kan. Tapi lagu kedua ni saya rasa setengah orang dia suka, majoriti rakyat Malaysia dia suka lagu macam broken-broken ni. So saya cuba buat macam tu lah. Kan, selalunya kalau keluar lagu-lagu broken ni ramai tahu orang nak dengar. Kan, viewers dia pun dah 1.4 juta tontonan di YouTube. Baru seminggu sahaja dilancarkan ataupun dimuatnai di YouTube kan. Maknanya kita dapat bayangkanlah betapa lagu ini mendapat tempat di hati peminat. Bagaimana dengan usaha itu? Adakah memang melalui paras yang dah ditentukan ataupun targetnya memang sebegitu, targetnya lebih daripada itu atau macam mana Rizwan jangkakan? Sebenarnya saya tak expect pun lagu tu boleh trending dekat YouTube. Sebenarnya saya dari budak yang cover lagu dekat Instagram dulu pada 2018 yang orang suruh saya mencuba buat lagu. Masa tu pula saya tengah macam dilamun cinta macam tu. So saya try buat lagu sendiri and keluarkan demo and alhamdulillah dapat sambutan. Dari situ Rusa Music panggil saya untuk duduk di bawah syarikat rakaman dia. So dari situ saya mulakan langkah buat official semua macam itulah. Untung tahu penyanyi ataupun boleh tulis lirik ni bercinta ke, putus cinta ke, tahu nak express dia boleh meluahkan perasaan dia dalam karya yang sebegitu kan. Rizwan nak nyanyi ke apa ke, nak bagi chorus sikit ke lagu ni? Boleh sebab saya tengok komen-komen dia orang suka yang part last yang lirik dia indahnya bintang berkelipan hati tersiksa menahan luka walaupun kini ku disakitkan ku tetap berdoa engkau bahagia bersama dirinya insan yang kau cinta.
Alah, sedih kakak kat sini. Okey, lirik ini ialah memang senang untuk dinyanyi. Satu mungkin kekuatan lagu ini, lirik dia boleh sama-sama sing along kan? Mungkin sekali dua dengar lagu ni boleh sama-sama menyanyi. Dan suara Rizwan ni kita kenang kembali pada zaman mendayu-dayu tahun 90-an. Betul, kan? zaman-zaman New New Boys kan, zaman lagu macam tu. Jadi ada tak orang cakap Rizwan? Suara Rizwan ni memang sesuai dengan lagu-lagu macam tu? Ada juga yang cakap sebab saya peminat kumpulan spin. Dan saya suka ikut lenggok-lenggok spin macam mana arwah cik spin nyanyi. Saya suka ikut lenggok-lenggok dia macam tu lah. Kita pun dengar sama. Yelah, adalah. Ada. Okey, mungkin perancangan selepas ini bagaimana untuk melebarkan lagi sayap dalam industri muzik? Adakah ada perancangan untuk berduet sesama siapa-siapa? InsyaAllah kalau ada rezeki untuk berduet. Dalam perancangan ada juga untuk buat lagu duet. Tapi sekarang ni saya fokus untuk keluarkan single-single untuk sambungan. Sebab dalam satu cerita saya buat ada 3 lagu. Cerita pertama ada Kahini Mimpi dan ada satu lagi lagu. So saya akan keluarkan lagu single-single untuk sambungan-sambungan lah, macam tu lah. So kalau ada rezeki untuk berduet, saya akan try lah untuk berduet. Ada dalam perancangan juga tapi tak tahu lagi bila boleh berduet. Okey, mungkin sebab Rizwan pandai buat lagu, pandai menulis lirik dan sebagainya. Mungkin ada perancangan untuk Rizwan nak menghasilkan lagu untuk penyanyi-penyanyi lain. Saya tak fikir macam tu sebab banyak lagi komposer yang hebat-hebat. Saya baru dalam industri, betul. Saya baru dalam 3 tahun dalam industri. So saya lagi suka berkolab dengan komposer lain. Saya tak kiranya macam membuat satu lagu dengan 2 cadangan lah. Kiranya sama-sama bikin satu lagu lah, macam tu. Kiranya kalau saya seorang, saya tak berani lah. Siapa komposernya tu yang begitu diidam-idamkan tu? Ezra Kong. Ezra Kong, okey. Ialah Aura juara AJL kan. Sampai tahun Ezra Kong. Okey, tak apa. Kita doakan yang terbaik juga buat Rizwan, mana tahu kan apa yang diimpikan pada hari ini menjadi kenyataan. Bagaimana mereka yang ingin mengikuti perjalanan karier Rizwan? Aktif di mana? Facebook, Instagram? Mungkin boleh nyatakan sekali Instagramnya apa? Saya lagi aktif dekat Instagram. Yang kalau korang nak tengok Instagram, dekat Instagram saya tulis REEDZWANN. Itu Instagram saya. Lepas tu saya ada YouTube juga. Sama juga nama REEDZWANN. Tapi kalau untuk official music, video saya dekat Rustam Music lah. Okey, itu dia. Betul. Kita harapkan yang terbaik Zuan. Semoga cerah masa depan dalam industri muzik ni. Walaupun kita tahu kan saingan yang sangat sengit ya sekarang, ramai yang melahirkan bakat yang tersendiri. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Seorang lagi penyanyi yang meningkat naik 3 tahun dalam industri. Walaupun begitu mungkin ramai dah ada peminat tersendiri ya. Anda boleh saksikan ataupun boleh dengarkan Adakah Ini Mimpi di YouTube ataupun mana-mana sahaja platform. Dan seterusnya esok kita ada satu topik mengenai hina guru kan. Kita tahu guru ni umpama lilin yang membakar diri sendiri. Sepatutnya guru ini dihargai, diangkat martabatnya, bukannya dihina dan juga dicaci. Itu nanti kita akan bincangkan esok. Okey, jumpa esok insya-Allah jam 8 pagi. Okey, assalamualaikum, jaga diri. Bye. Rasa diriku sengsara menanggung sepiku di dunia. Dunia yang kata ternyata penuh dengan penipu dusta. Hati ini rasa sangat tak kuat. Ya, baru nak mula tapi terus depan. Aku takut aku jatuh, aku sangat takut. Walau jatuh aku tempuh, aku nampuh. Ramai yang nampak gila, mereka tidak tahu apa yang aku rasa. Takut dengan dia, karena rasa diri aku ini tak sempurna. Putaran bumi pun aku boleh rasa. Sampai masa yang kita jumpa di luar sana. Mengandung lagu kampung, angin sayu, awan mendung.
Don't